Juga bersempena dengan sambutan Hari Aidiladha, dan untuk cuti panjang ini bagi anak-anak yang sedang bercuti sekolah dan juga keluarga yang merancang perjalanan, sudah pasti Langkawi juga menjadi pilihan destinasi pelancongan popular di peringkat tempatan. Cuma apabila kita bercakap tentang Langkawi, bukan sahaja kita bercakap tentang destinasi pelancongan, tetapi Langkawi juga diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark. Tapi ada suatu proses penilaian semula yang perlu dilakukan untuk bercakap tentang penilaian semula Langkawi UNESCO Global Geopark ini. Saya maaf hati untuk sekali lagi bersama dengan Dr. Azmil Munir Muhammad Bukhari, pengurus Langkawi UNESCO Global Geopark. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Lagi terima kasih bersama kami untuk pagi ini. Doktor, kita bercakap tentang pengiktirafan Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark. Jadi mungkin sedikitlah kita ceritakan Langkawi itu diiktiraf sebagai Global UNESCO Geopark. Ya, Langkawi telah diiktiraf sebagai UNESCO Global Geopark pada tahun 2007. Iaitu dah 16 tahun kita menjadi destinasi antarabangsa. Kenapa Langkawi dapat Geopark? Kerana keunggulan geologinya amat terpenting. Sejarah geologi Langkawi lebih tua daripada zaman dinosaur. Kita terdapat banyak fosil-fosil hidupan marin yang lebih tua daripada dinosaur, dan sekarang ni boleh dilihat. Kita melakukan tour untuk melihat semua fosil-fosil ini, dan dengan itu juga kita komuniti setempat mendapat manfaat dengan menyediakan produk-produk pelancongan, menaiki bot, menyelusuri pokok bakau, hutan bakau. So kepentingan mendapat UNESCO Global Geopark ni adalah satu yang penting kepada negara dan juga pada Langkawi dengan menaikkan taraf sebagai pelancongan berilmu. Sebenarnya bukan mudah untuk mendapat pengiktirafan UNESCO Global Geopark ini. Ada beberapa kriteria yang perlu dipatuhi. Untuk Langkawi sendiri, apa mungkin kriteria asas yang melayakkan pulau itu sebagai UNESCO Global Geopark? Okey, Langkawi sebenarnya 60% daripada kepulauan Langkawi adalah terdiri daripada hutan simpan kekal. Maka dengan itu kawasannya telah terpelihara dengan undang-undang. Terdapat juga keunggulan geologi batu batan yang amat unik yang tidak terdapat di mana-mana tempat dalam dunia ini. Kalau kita ambil contoh Gunung Mak Cincang di mana kabel car beroperasi, gunung itu adalah gunung tertua di Asia Tenggara. So dengan ilmu sebegini, setiap pelancong yang datang akan diberi penerangan kepada cerita-cerita yang indah sebegini. Salah satu lagi kepentingan mendapat keperluan untuk mendapat UNESCO Global Geopark ini adalah dengan penglibatan komuniti secara serius dalam sama-sama membangun destinasi kelestarian Langkawi ini. Okey, itulah dia. Sebenarnya banyak kriteria yang menyebabkan Langkawi mendapat Global UNESCO Geopark ini. Mungkin sejarahnya yang panjang disebutkan tadi, terjadinya batuan dan juga binaan itu sebelum zaman dinosaur lagi. Jadi apabila kita bercakap penilaian itu, ia akan dilakukan dalam tempoh tidak salah saya 4 tahun. Jadi bagaimana penilaian semula ini dilakukan? Ia agak berbeza sedikit dengan jenama lain di bawah UNESCO seperti World Heritage Site ataupun tapak warisan dunia. UNESCO Global Geopark ini akan diaudit, akan dinilai semula setiap 4 tahun bagi memastikan pemegang taruh di pulau itu sama-sama menjaga kelestarian alam dengan melakukan aktiviti yang kita panggil tindakan kelestarian, iaitu sustainable action. Dan pada 30 hari bulan ini, hujung raya kedua sebenarnya, terdapat 2 penilai daripada UNESCO yang akan datang ke Langkawi, iaitu Profesor Dr. Yuan Yuan daripada China dan seorang lagi Dr. Yongmun Jion daripada Jeju. UNESCO Global Geopark akan sama-sama datang untuk menilai Langkawi tahap macam mana kita menjaga alam sekitar dan keterlibatan penduduk sendiri. Okey, jadi apa untuk penilaian itu sudah bersedia untuk dipersembahkan dan juga dipertontonkan bagi penilaian itu? Ya, Alhamdulillah. Penilaian yang sebelum ini adalah pada tahun 2019 dan semenjak 2019 kita mendapat sedikit penambahbaikan yang perlu kita buat dan kita sudah melaksanakan secara rapi dan kita semua telah bersedia dengan bersungguh-sungguh bagi menghadapi misi penilaian ini. Apa mungkin antara
acara-acara atau aktiviti-aktiviti susulan ini juga akan dilakukan dalam proses penilaian juga bersempena dengan penilaian Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark ini. Salah satu tempat yang akan kita bawa untuk dilawati adalah yang kita panggil kawasan konservasi. Kita ada 3 kawasan konservasi utama di Langkawi yang kita panggil Joe Forest Park. Okey. Di mana kawasan yang ada cable car itu, macam mana kita menjaga kelestarian alam daripada segi flora dan fauna. Kawasan Kilim yang nombor 2, di mana kita membawa pelancong menggunakan bot, melihat keindahan alam, melihat kehidupan alam juga. Dan juga macam mana pendidikan yang kita sampaikan kepada pelajar-pelajar sekolah ini. Di Langkawi terdapat 32 sekolah dan di setiap sekolah ini terdapat yang kita panggil Geopark Corner. Okey. Yang kita memberi makluman Geopark ni secara menyeluruh kepada pelajar, guru-guru dan juga pelancong. Dan yang terakhir adalah hotel-hotel di Langkawi yang bertaraf 5 bintang juga sekarang ni telah dengan sendirinya mewujudkan Geopark Corner bagi menyampaikan ilmu Geopark ni kepada setiap pelancong yang hadir ke hotel mereka. Okey. Inisiatif itu diambil. Inisiatif diambil oleh syarikat swasta sendiri bagi sama-sama membantu menjaga kelestarian Langkawi itu sebagai sebuah UNESCO Global Geopark. Bersama-sama 195 geopark dalam dunia ini di 48 buah negara. Doktor, bila kita bercakap tentang tadi konservasi dan juga kelestarian alam sekitar dan juga apa jua flora dan fauna yang dipunyai oleh Langkawi, kita juga tidak boleh lupa berkenaan Langkawi juga destinasi pelancongan. Jadi untuk bergerak seiring supaya geopark ini dijadikan juga satu elemen pelancongan dan di samping merancangkan pelancongan, elemen-elemen konservasi juga terpelihara. Jadi bagaimana diseimbangkan kedua-dua? Ya, Langkawi telah awal menjadi pulau pelancongan peranginan di rantau ini. Maka dengan itu pada tahun 2022 selepas COVID-19 kita telah menerima 2.5 juta pelancong dengan pendapatan pelancong lebih daripada 4 bilion ringgit. Maka setiap pelancong yang hadir ke Langkawi akan dibawa ke tempat-tempat pelancongan yang mempunyai knowledge ataupun mempunyai pengetahuan tentang geopark. Kalau dulu Cik Ismail pergi ke cable car tidak tahu bahawa gunung itu adalah gunung tertua di Asia Tenggara. Tapi sekarang ini kalau sesiapa yang pergi akan diceritakan cerita sebegitu. Ataupun satu contoh lain Tasik Dayang Bunting. Yang dulunya adalah sebuah gua bumbung gua itu runtuh dan menjadi sebuah tasik yang sungguh indah. So cerita macam ni kita menceritakan kepada pelancong untuk mereka mendapat manfaat ilmu yang telah para saintis membuat kajian di Langkawi. Saya teringat setahun atau 2 tahun dulu pernah ada dilakukan convention, sesi libat urus, wacana perbincangan berkenaan tentang konservasi dan juga geopark ini. Jadi mungkin akan aktiviti seperti itu dilakukan selepas ini untuk tahun ini? Ya, setiap tahun kita melakukan apa yang kita panggil Regional Course on UNESCO Global Geopark. Convention itu mengajar geopark-geopark yang di Asia Pasifik ini untuk mereka balik ke negara mereka dan mengurus geopark yang dengan lebih baik ataupun mewujudkan geopark kepada negara-negara yang belum ada geopark. Kita di Langkawi telah mendapat pengiktirafan sebagai pusat rujukan geopark terpenting di Asia Pasifik. So kebanyakan negara datang ke Langkawi untuk belajar menjadi sebuah geopark. Negara-negara jiran seperti Thailand, Indonesia, Korea, Jepun datang belajar ke Langkawi. Macam mana menjadi sebuah geopark yang unggul. Ya, bergerak seiring untuk memastikan ekonomi pelancongan dan juga pembangunan Langkawi juga bergerak dengan sifatnya sebagai sebuah UNESCO Global Geopark. Jadi di Facebook dan juga di laman Sawang juga ada laman Sawang Langkawi UNESCO Global Geopark juga turut dikongsikan. Jadi mungkin inilah pengharapan daripada doktor dan juga pihak Langkawi UNESCO Global Geopark bukan saja untuk melihat pelestarian atau konservasi itu dapat dilakukan, tetapi ia juga menyumbang kepada sektor pelancongan dan juga pembangunan. Jadi apa mungkin pengharapan daripada pihak? Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pemegang taruh di Langkawi seperti agensi kerajaan, badan-badan bukan kerajaan, individu yang selama ini telah menyokong kita dengan penuh semangat dan penuh hati
untuk menjadikan Langkawi sebagai sebuah model pulau contoh dalam sebuah geopark. Dan dengan itu juga pengisian pelancongan di Langkawi sekitarnya adalah mengenai geopark. So setiap pelancong datang ke Pulau Langkawi akan mendapat manfaat yang lebih. Maka mereka juga dengan rela hatinya akan tinggal lebih lama dan berbelanja dengan lebih. So harapannya kita akan kekalkan jenama geopark ni untuk tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Apa lagi akan dilakukan selepas ini, Doktor? Ada perancangannya tahun-tahun mendatang? Ya, kita akan buka satu lagi yang kita panggil kawasan konservasi, iaitu Pulau Tuba. Pulau Tuba adalah satu lagi pulau di luar pulau besar Langkawi ini untuk jadikan sebagai geotourism island. Kita dah wujudkan 5 rintis baru untuk pelancong menikmati keindahan Pulau Tuba. Pulau Tuba ni kalau dalam bahasa yang mudah adalah Malaysia dalam tahun 70 yang kurang kendaan, yang masih lagi tidak ada pencemaran. Itu adalah yang kita cuba bangunkan di Pulau Tuba, insya-Allah. Okey, Doktor, kita nak menyaksikan sedikit promosi berkenaan tentang Langkawi UNESCO Global Geopark. Mari sama-sama kita saksikan sebelum kita mengakhiri perbincangan ini. Jom kita bawakan dan juga kita paparkan bersama dengan anda berkenaan tentang keistimewaan Langkawi UNESCO Global Geopark. Itu dia penilaian semula Langkawi UNESCO Global Geopark, membawa nama Langkawi dan juga membawa nama negara. Doktor, mungkin sekali lagi tarikhnya yang akan dilakukan untuk Langkawi ataupun penilaian semula Langkawi UNESCO Global Geopark ini, Doktor? Tarikhnya adalah 30 hari bulan Jun sehingga 4 Julai. InsyaAllah kita telah bersedia bersama-sama komuniti dan bersama agensi kerajaan di Langkawi untuk menghadapi misi yang penuh bermakna pada kita ini. Selamat maju jaya. Terima kasih banyak. Langkawi dan juga Langkawi UNESCO Global Geopark bagi penilaian semula yang akan berlangsung bermula 30 Jun ini. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami, dan juga jangan lupa untuk datang ke Langkawi kalau ada cuti panjang ataupun cuti bersama keluarga untuk menikmati segala tarikan dan juga tawaran yang boleh dinikmati di Langkawi, khususnya menikmati Langkawi sebagai UNESCO Global Geopark. Terima kasih Dr. Azmil bersama kami pada pagi ini. Kita nak ke Cerita Pagi Kelantan membawakan kisah